Hingga detik ini, menjelang tahun 2023, Malaysia masih bermimpi bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa terbesar ke-6 di dunia. Berikut ini hayalan mereka yang bikin ketawa. Bahasa Melayu kini terus mekar di persada global. Korea Selatan yang merupakan antara lokasi pelancongan yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia juga tidak terkecuali memartabatkan bahasa berkenaan. Beberapa papan tanda di sesetengah lokasi tumpuan di negara itu menggunakan bahasa Melayu bagi memberi kemudahan kepada pelancong. Dalam satu perkongsian pengguna akaun Facebook, Zakaria Azizi, beliau menampilkan papan tanda bertulis bahasa Melayu. Zakaria yang juga ahli kumpulan Malay Dialects menyatakan Korea Selatan telah meletakkan beberapa bahasa pada papan tanda mereka, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, bahasa Indonesia dan Jepun bagi membantu pelancong asing yang berkunjung ke negara itu. Tambah Zakaria, meskipun terdapat beberapa perkataan yang kurang tepat, usaha kerajaan Korea Selatan harus diberi pengiktirafan yang sewajarnya. Malah katanya, mereka gembira dapat melakukan usaha itu bagi membantu penduduk Asia Tenggara yang melancong ke negara berkenaan. Untuk rekod, bahasa Melayu merupakan bahasa ke-6 paling sering dituturkan di dunia. Dengan sebanyak 290 juta penduduk, untuk rekod, bahasa Melayu merupakan bahasa ke-6 paling sering dituturkan di dunia. Dengan sebanyak 290 juta penduduk merentangi Selat Melaka, merangkumi pantai-pantai di semenanjung Malaysia dan pantai timur Sumatera. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menzahirkan rasa bangga beliau dengan pemartabatan bahasa Melayu itu di Korea. Ismail menerusi ciapan di Twitternya berkata, cita-citanya untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu sudah menampakkan hasil. Ia juga menjadi salah satu dasar kerajaan ketika pentadbiran beliau dalam bidang keutamaan kerangka dasar luar negeri Malaysia yang dilancarkan pada 7 Disember 2021 iaitu diplomasi kebudayaan. Kalau cuma papan tanda, pemerintah Korea jelas akan membantu dengan senang hati. Sebab, turis dari Malaysia ke negara ini memang lumayan banyak. Tapi bukan berarti bahasa Melayu telah mendunia. Karena, di Korea Selatan sendiri bahasa Melayu tidak laku. Mahasiswa Korea kapok belajar bahasa Melayu. Saya di Korea dulu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila saya sidik-sidik, rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini dia temu bual dalam bahasa Inggeris. Sebab itu bila salah satu tugas penyandang kursi ini ialah membawa pelajar Korea ke Malaysia untuk menyambungkan pelajaran. Saya pujuk-pujuk dalam satu kelas tu ada lebih kurang 100 lebih, seorang je pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat masters ke Malaysia. Itu pun RA saya. Saya pujuk-pujuk, dia kata okeylah prof, saya pergi. Sebab kalau tak saya tak ada KPI. Pergi ke Korea, 2 minggu dia nak balik. Saya kata, kenapa awak nak balik? Dekat UKM semua cakap Inggeris, kata dia. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia, sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.